semuanya, Tuan Polisi Majlis, Berusaha, Tuan Pegawai Masjid dan juga Tuan Kuasa, sedang jemaah dirahmati Allah sekalian. Kita ini tidak jauh daripada Nabi dengan sebab 5S yang selalu saya sebut di mana-mana. S yang pertama ialah kita sentiasa berselawat kepada Nabi dalam sembahyang dan di luar sembahyang. S yang kedua, kita sentiasa mengucapkan salam, Assalamualaikum ayyuhan Nabi, dalam sembahyang bahkan di luar sembahyang. S yang ketiga ialah sunnah. Kita sentiasa menghidupkan sunnah Nabi. Ada sunnah yang sunat, ada sunnah yang wajib. Dan S yang keempat ialah sirah, perjalanan hidup Nabi SAW. Kita ingati, kita telusuri daripada satu peristiwa ke satu peristiwa. Satu ketika kita memperingati hijrah Nabi. Sebelumnya Maulidil Rasul, akan datang ini nuzulul Quran ya, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepasnya nanti perang Badar ya, yang berlaku kepada diri Nabi. Jadi S yang keempat yang menggambarkan kita tidak terpisah daripada Nabi ialah sirah. S yang ketiga ialah sunnah. Hadirnya kita di sini adalah dalam melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajian adalah sunnah Nabi. Kita menuntut aurat adalah sunnah Nabi. S yang kedua ialah salam. Sama ada kita menyampaikan salam kepada Nabi melalui orang yang pergi ke Madinah, tetapi hakikatnya kita sentiasa menyampaikan salam Assalamualaikum ayyuhan Nabi di dalam selawat sembahyang. Dan S yang pertama tadi ya, S yang pertama tadi ialah soal selawat, soal salam, soal sunnah, dan S yang keempat ialah sirah Nabi. Kita tidak akan terpisah daripada baginda apabila kita sentiasa mengikuti happening dan event yang berlaku dalam hidup Nabi daripada bulan ke bulan. Nah, S yang kelima yang kita selalu gambarkan adalah syafaat. Ya, S yang kelima adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apabila kita bicara S yang keempat iaitu sirah, maka sampai saja di hujung rejang kita akan bicara tentang dan kita akan memperingati sirah Isra wal Mi'raj. Ya, kita harus bezakan di antara sirah dengan sunnah. Sunnah adalah tuntutan syar'i yang mesti yang dapat kita laksanakan, yang mesti kita laksanakan. Tapi sirah bukan semuanya tuntutan syarak. Ya, sirah bukan semuanya tuntutan syarak. Antaranya ialah sirah Isra wal Mi'raj. Dia kita bukanlah dituntut untuk Isra dan Mi'raj. Mana nak jumpa burak, hanya ada burak oil. Burak oil sampai mana dia dah ada jauh. No. Jadi dia bukan tuntutan sirah, bukan tuntutan syarak. Contoh, umur Nabi berkahwin 25 dengan pasangannya 40. Itu sirah, bukan sunnah. Kalau sunnah no, apa terpaksa nunggu isteri umur 40 baru boleh kahwin. No, tak lalu pun. Jadi itu bukanlah ya sunnah, itu sirah, maknanya perjalanan hidup Nabi. Umur 25 kahwin dengan 40, jangan itu sunnah Nabi. Ada no, nyongeng-nyongeng tak ada gigi. Baik. Jadi ini termasuk di dalam sirah perjalanan hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada sebab yang serta ya, sebab yang immediate cause ataupun sebab yang serta terjadinya peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa immediate cause-nya ialah bila mana Nabi mendadah tangan ke langit, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Di antara munajat Nabi pulang daripada Taif. Dakwah ini tidak bersifat iklimiyah. Maksudnya dakwah ini bukan setempat. Dia bersifat alamiah. Dia bersifat sejagat. Jadi Nabi tengok bahawa dakwah di Mekah itu tidak subur, ditekan selepas wafatnya Khadijah dan juga Abu Talib. Akhirnya Nabi
mencari satu dataran ataupun tempat yang baru, outsource, pergi ke Taif. 7 malam 7 hari Nabi duduk di Taif itu untuk mencari maknanya tapak yang baru bagi perkembangan Islam, sebab Mekah dah tak subur dengan kematian Abu Talib, dengan kewafatan Khadijah. Musuh sudah semakin berani untuk mengusik jasad Nabi. Kalau sebelumnya yang diusik ialah pengikut-pengikut Nabi, tapi dengan kewafatan Khadijah musuh sudah sampai ke tahap berani mengusik jasad Nabi, mencederakan Nabi, sehingga akhirnya Nabi perlu mencari tapak yang baru. Oleh kerana dakwah Islam itu alamiah, Islam itu sifatnya universal, maka dia tidak tertakluk kepada Mekah semata-mata. Dia bukan dakwah yang bersifat lokal, tapi international, global. Akhirnya Nabi mencari tapak yang baru di Taif. Tuan-tuan pun yang pergi ke Taif tahulah macam mana keadaan perjalanan Mekah ke Taif. Tinggi ada bukit, berliku-liku nak nyampe ke Taif itu. Kenapa Nabi ke Taif? Sebab dakwah ini bukan bersifat perkauman Mekah. Dakwah ini mestilah bersifat maknanya alamiah, sejagat, perlu disampaikan kepada orang lain. Kalau sekiranya tepu di kota Mekah, maka Nabi cari peluang yang baru, aksos ke Taif. Pulang daripada Taif, Nabi dihalau daripada Taif, dilemparkan dengan batu-batu, sehingga akhirnya berdarahlah kepada Nabi, daripada kepalanya berdarah mengalir ke badan. Maka akhirnya Nabi mengangkat tangan ke langit, mengadu kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Jadi pengaduan inilah yang menjadi immediate cause ataupun sebab semerta kepada Isra' wal Mi'raj. Macam kita lebih kadang-kadang cucu mengadu pada tau ataupun bok ada apa kena rotan di ayamnya, apa tak ada makan ubat. Jadi tok dia jadi simpati pada cucu. Mohon ikut tok pergi sini wasadap. Ayah kamu tu dia lupa, dia cuma payah makan ubat kemarin. Mabok pula dengan cucu aku pada payah makan ubat. Ikut tok, mau kita pergi jalan. Bawa makan ni duit. Lega sikit cucu ni tadi bila dia bawa makan. Jadi Nabi mengadu kepada Allah. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Sayyidina Zaid bin Harithah mengatakan Nabi mengangkat tangan setinggi-tingginya sampai nampak lengan putih. Sampai nampak lengan, wahai Tuhan, kepada Engkau lah aku mengadu. Ashku ilaika dha'fa quwwati. Betapa lemahnya aku dikejar oleh anak-anak muda, oleh remaja dengan batu-batu, dilempar keluar daripada Taif. Hari yang ke-7 itu. Wa hawani 'ala nas. Betapa aku mengadu hinanya aku diperbuat oleh manusia. Wa qillata hilati, dan sedikit sekali usaha dan ikhtiar dan strategi untuk menyampaikan dakwah ini. Ila man takiruni ya Allah, kepada siapalah Engkau menghantar aku ini. Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang jauh iaitu orang Taif, sedangkan mereka biadab terhadap aku, yang menghalau aku keluar. Au ila qaribin malaktahu amri, ataupun apakah Engkau nak hantar aku balik semula ke kota Mekah, sedangkan orang-orang di kota Mekah sudah boleh mengekang aku dari menyampaikan dakwah. Anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi, wahai Tuhan, Engkau lah Tuhan segala orang yang tertindas, segala orang yang lemah. Wa anta Rabbi, dan Engkau adalah Tuhan. Illam takun bika ghadabun alayya fala ubali lakal utba hatta tarda. Namun demikian, betapapun perlakuan manusia terhadap diri aku tidak kisah selagi mana Engkau tidak murka kepada aku ya Allah. Engkau berhak untuk menghukum aku sehingga Engkau redha aku ini sebagai pesuruhmu. Begitu Nabi mengangkat tangan. Jadi pengaduan Nabi itu disebut innahu huwas sami'ul basir. Kalau kita tengok ayat surah ini, disebut di ujungnya setelah subhanallazi asra bi'abdihi itu, Allah Ta'ala sebut innahu huwas sami'.
sesungguhnya Allah dengar. Tu tadi dengar cucunya nadi. Ayo kamu dulu semua jangan itu payah kau buat. Mau ikut tu jalan dia kat Seri Wasaga. Masih tu Seri Wasaga. Dah mana? Dah masnya kita tak ada nak dulu. Baik, jadi innahu huwas sami', Allah Maha mendengar, basir, sami'un basir, melihat keadaan Nabi diperhambat keluar daripada Taif, dihina, diperlakukan dengan kejam dan biadabnya sampai berdarah Nabi, kepalanya kena batu-batu sampai mengalir tidak darah. Jadi Allah basir, Allah melihat. Atawin sudahnya Allah Ta'ala asra bi'abdihi, Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan. Jadi jalan ni dua sebab. Satu, pasal pergi sekolah. Yang kedua, pasal nak merawat hati itu, terapi, ya, nak merawat hati itu. Jadi sebagai manusia, walaupun Nabi manusia pilihan, tapi ada rasa sedihnya lihat perangai umatnya dan kaumnya yang memperlakukan biadab terhadap dirinya. Ada perasaan sedih. Lalu Nabi mengadu, ayah dah tak ada, mak dah tak ada, ya, mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam keadaan begitu ditekan, tiba-tiba Allah angkat martabat Nabi ke alam malakut, ya, alam yang tak nampak, alam ghaib, ya. Dia macam bola, ya. Kalau lagi kita tekan bola tu, bila terlepas tu, pum, tinggi weh. Baik, sejauh mana kita tekan tinggi, ya, maknanya begitulah, maknanya kadar tingginya. Jadi begitu dihina Nabi serendah-rendah martabat, dia naik sampai setinggi-tinggi martabat. Itu perjuangannya. Perjuangan ini dia reverse, ya. Saatnya kita memperjuangkan kebenaran, kita ditekan, kita ditindas, kita dikekang, kita diperlakukan macam-macam. Di sisi manusia kita hina, tapi di sisi Allah kita tinggi dan martabat kita mulia. Begitu dia reverse logik. Perjuangan biasa, perjuangan Islam, dia punya logiknya berbeza. Kamu kena tekan, kamu kena tindas, kamu kena kekang, kamu kena fitnah. Begitu kamu dihina, tetapi di sisi Allah kamu begitu tinggi dan mulia. Begitulah yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya dah sebut tadi, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu, maka Allah Taala asra bi 'abdi, bawa berjalan. Maknanya bukan Nabi berjalan. Mizannya ialah bukan Nabi berjalan dengan untanya yang bernama Qaswa. Kalaulah dengan kuasa unta ataupun kuasa kuda, memanglah 2 bulan baru sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi ini bukan Nabi berjalan dengan Qaswa, dengan untanya, dengan kudanya, tapi Nabi dibawa jalan. Saya selalu buat bandingan, semut selalu ada dalam kereta saya. Bila saya turun, dia pun turun. Jumpa dengan semut tembok Aulia. Udah dia bertaruh, berkenalan. Assalamualaikum. Salam. Teman tak pernah nampak ni. Ni tu dari mana? Awak dari mana? Baca dia punya mampu ada. Berkada begitu tolongnya. Tadi sebelum memberi, cium penuh. Udah sampai. Bila rupanya dah sampai. Faham semua lah daripada Kuala kemari, ngempoh jalan kaki, kata semut tembok Aulia. Ngempoh jalan kaki 6 bulan baru sampai. Itu pun tak tumpu tu banyak. Dia mungkin ni lah. Dia teman kejap je. Ada pasien minggu kejap. Itu bukan teman ngempoh jalan kaki. Teman numpah naik Ustaz Jamal Lode. Itu yang teman sampai cepat. Jadi Nabi tadi bukan Nabi menggunakan kuasa dan kepantasan kudanya ataupun unta. Kepantasan kenderaan yang berasaskan ataupun yang berkelajuan cahaya. Sebab kita selalu sebut perkataan buraq daripada barq dalam bahasa Arab. Barqun ialah kilat. Daripada barq timbullah buraq. Orang Melayu kata borok.
lain. Isinya kalau buruk tu benar. Jadi daripada perkataan buruk, ya, asalnya daripada bar dalam bahasa Arab ialah kilat. Ra'dun ialah guruh. Ra'dun wa barqun, guruh dan kilat. Wa ra'dun wa barqun, barqun itu ialah kilat. Jadi kenderaan yang Nabi naiki sepantas kelajuan cahaya. Satu saat 300,000 kilometer. Itu mana tak sampai. Kalau dah satu saat 300,000 kilometer, cepat sampai. Dia memberi dah. Tak ada memberinya. Cuma mukjizatnya di mana? Mukjizatnya adalah tidak perlu memakai pakaian kostum astronot, tu tak perlu. Ya, dia bi'abdihi, roh dan jasadnya sama-sama menyebar. Sebab itu Allah Ta'ala sebut subhanallazi asra bi'abdihi, makna dengan hambanya. Hambanya di sini pengertiannya adalah roh dan jasad. Sebab kalaulah perjalanan itu dengan roh, itu biasa. Apa kita kan mimpi, tidur di Paris, mimpi ke Paris, biasa tu. Yalah, tidur di Paris, mimpi ke Paris. Tidur di Cipogala, mimpi ke Chicago. Itu biasa kalau sekiranya perjalanan roh merentas, ya, batas-batas, sehingga akhirnya kita boleh berjumpa balik tok kita, poh kita yang dah tinggi tu, kita dah jadi tok, dah jadi poh dah. Jumpa pula. Itu alam arwah. Al-arwah junudun mujannada. Al-arwah, roh-roh adalah tentera yang boleh dikerahkan. Oleh kerana Nabi kata dia pergi, bukan dengan mimpi, tetapi dengan roh dan jasad, maka berlakulah pendustaan-pendustaan. Sebab mizan mereka, ya, sedang ukuran mereka, mizan itu maknanya ukuran mereka, ialah kepantasan kuda ataupun kepantasan untuk memerlukan 2 bulan. Henti kalau kamu muda, kenapa? Mana pasirnya 2 bulan boleh sampai 1 malam. Itu yang dia mendustakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wasallallahu iradah Allah. Bila Allah berkehendak sesuatu, Allah Ta'ala kata kun, maka jadilah. Bukan satu, bukan seorang Nabi yang naik ke langit. Di sana ada Nabi Idris alaihi salam yang pernah naik juga ke langit. Di sana ada Nabi Ibrahim yang pernah menaiki Burak dalam perjalanan di antara Palestin ke Yaman. Kelajuan Burak itu digunakan untuk Nabi Sulaiman al-Basri kita ngantor gilio. Kenapa? Kan dikawin ke Belqis. Di Belqis duduk mana? Duduk di Yaman. Di selatan rumah. Jauh ngantor gilionya kepada Palestin. Ya pula. Masalahnya kenderaan laju. Burak. Jadi ada Nabi lain, ya, yang pernah menaiki Burak. Ya. Saya ada sebut tajuk yang saya bagi bahawa Isra wal Mi'raj ini rupanya menganjak perjuangan Nabi, anjakan perjuangan. Kerana apa? Hakikatnya tak ada tepunya dalam perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi teroka medan yang baru di Taif. Ternyata bahawa penduduk Taif juga tidak subur, tidak bersedia untuk menerima. Masih itu tidak bersedia untuk menerima. Bila Nabi mengadu kepada Allah, asra bi'abdi, Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan untuk merawat hati Nabi yang hiba dengan perangai umatnya. Bi'abdihi, ya, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini dipanggil Isra. Perjalanan secara horizontal, secara melintang dipanggil Isra. Asra yusri Isra. Subhanallazi asra yusri Isra. Ini bahasanya. Dari sudut namanya begitulah. Telah memperjalankan Asra, sedang memperjalankan Yusri, perjalanan Isra. Ya. Perjalanan menegak dipanggil Mi'raj.
perjalanan menegak ke atas dipanggil Mi'raj. Dalam suratul Ma'arij juz 27 kan ada surah Al-Ma'arij ke-28. Jadi Ma'arij itu ialah jamak kepada Mi'raj. Kalau satu anak tangga dipanggil Mi'raj, kalau banyak dipanggil Ma'arij. Minallahi bil Ma'arij. Jadi apa? Maksudnya, kamu wahai manusia, kamu hina Rasul aku, kamu perlakukan biadab dan kejam terhadap Rasul aku akan tetap memuliakan Rasul aku. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya, bahawa Nabi itu tetap mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kamu aku bawa linuriyahu min ayatina, untuk terapi merawat jiwa Nabi yang rasa remuk, yang rasa berduka dengan peristiwa Taif. Mari aku bawa jalan. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami, kata Allah, bersama dengan malaikat dan juga missionarisnya, petugas-petugasnya, linuriyahu, kami nak perlihatkan kepada kamu min ayatina, di antara tanda-tanda kebesaran Allah di alam yang bukan dari alam yang nampak. Alam yang tak nampak dipanggil alam malakut. Fasubhanalladzi biyadihi malakut. Alam yang nampak ni, manusia, segala bukit bukau, apa semua ni, ini dipanggil alam mulk. Itu alam yang nampak. Tabarakalladzi biyadihi mulk. Nun di sana. Ada alam yang tidak kelihatan, yang ghaib, bukan yang syahadah. Mari aku bawa kamu berjalan ke alam yang ghaib, alam yang malakut. Linuriyahu min ayati, untuk kami perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran kami. Ayat ialah maksudnya tanda kebesaran. Ya, ayat ialah tanda kebesaran. Bukan semua nak ditunjukkan. Min ayat, sebahagian daripada tanda-tanda. Sebahagian daripada tanda-tanda. Saya menyebutkan bahawa perjalanan Isra ini anjakkan kepada perjuangan. Sebab apa? Tempat yang pertama Nabi singgah adalah jawapan kepada soalan Nabi. Dalam doa tu Nabi kata, Anta Rabbul Mustad'afin wa Anta Rabbi, ila man takilni, wahai Tuhan, Engkaulah Tuhan kepada orang yang tertindas. Engkaulah Tuhan, kepada siapa sebenarnya Engkau utuskan aku ini? Apakah kepada orang jauh, iaitu Taif, sedangkan mereka berlaku biadab terhadap diriku? Ataupun bila kepada orang yang dekat, iaitu orang Mekah, sedangkan orang Mekah sudah mengekang aku sehingga aku tak boleh berdakwah lagi? Kepada siapa sebenarnya engkau antara? Jawapan pertama sudah dapat semasa mula-mula Nabi singgah. Nabi singgah di satu tempat yang banyak pohon tamar. Jibril kata, turun sini, kamu semayang 2 rakaat di sini. Semayang 2 rakaat. Dah bagi salam, tengok banyak pokok tamar. Tengah malam, ya dah, kita waktu ke malam. Kalau siang nampak, bila dah malam cacok. Dah tak apa tahu mati jahat ni weh. Selalu apa dah tu siang-siang. Itu siang, bila malam tak nampak. Jadi Nabi dah tak tahu mana tempat. Mahadul makan ya Jibril. Jibril kata, Jibril tanya satu soalan, bagi 2 jawapan. Hadihi Taibah, wa hadihi, jawapan yang kedua, wa hadihi darul hijrah. Itu dia. Bila sebut hadihi darul hijrah, udah nampak dah cahaya di hujung terowong. Tadi gelap, yang ke mana nak hadakan dakwah ini. Orang Mekah dah tak mau, dah tak gemar. Ya, nak bawa ke Taif pun sopo juga. Nak ke mana bawa agama ni? Bila dijawab oleh Jibril, hadihi Taibah, inilah tempat di sisi kami sebagai tempat yang subur lagi elok, Taibah, wa hadihi darul hijrah. Inilah tempatnya. So, kamu kena bawa agama ini berhijrah, ya, ke tempat ini. Ini Mekah tak boleh pergi dah.
Taif pun tak boleh pergi lagi masa itu. Kamu hijrahlah ke tempat yang di sisi malaikat namanya Taibah. Di sisi orang Arab namanya Yasrib. Adakah nasyid Taibah? Ya Taibah, ya dawa'an ya na, ishtaqna li, ya hawana dana, ya hawana dana, ya Taibah. Wahai Madinah, wahai Yasrib. Dawa itu ialah maknanya pengubat, penawar. Ayyana, ayyana itu penyakit. Maksudnya bila kita datang Madinah tu terubat rasa sakit kita, hilang segala demam-demam kita masa di Mekah tu ya. Bila sampai ke Madinah tu rasa senang. Ya hawana dana, hawa ni maknanya kecintaan. Wahai kecintaan yang menggamit kami, ishtaqna li, kami rindu pada perubahan. Wahai Taibah. Itulah ucapan nasyid itu ya. Jadi kata di Jibril, hadhihi Taibah wa hadhihi darul hijrah. Jawapan yang kedua itu penting, yang menjadi anjakan pada perjuangan. Apa? Inilah tempatnya kamu bawa agama kamu berhijrah ke Makkah. Bawa agama aku ni ya, berhijrah ke sini. Maknanya tak ada titik tepunya. Ketika mana kita berusaha benda yang baik, kita sentiasa mencari jalan ya, ke mana nak kita bawa agama kita ini. Alhamdulillah. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan bahawa kejadian Isra 27 Rejab malam 28 ada. Lepas Rejab Syaban, lepas Syaban Ramadan. Orang Melayu kata Ramadan ya. Lepas Ramadan bermulalah musim haji Syawal. Ada bagaimana strategiknya Nabi. Oleh kerana Allah dah bagi dah ilham, Allah dah bagi dah petunjuk bahawa dia perlu bawa agama ini ke Yasrib, ke Taibah. Maka bulan Syawal Nabi pergi ke Aqabah, Nabi pergi ke Mina, tempat di mana jemaah haji berikut. Di Aqabah. Aqabah tu di Mina lah, dekat Jamrah. Dekat Jamratul Aqabah di Mina. Kenapa Nabi pergi pada bulan Syawal itu? Sebab engagement Nabi dengan orang-orang Yasrib, orang-orang Taibah. Maknanya nanti aku akan berhijrah ke sana. Kau nak kenal aku ni siapa? Aku ni dah Rasulullah. Mau tak kau mendengar ayat-ayat Quran aku bacakan? Akhirnya mereka pun masuk Islam. Artinya bila Nabi berhijrah ke Madinah esok, dah ada orang macam ni. Ini strategic engagement yang dilakukan oleh Nabi dan juga strategic movement yang dilakukan oleh Nabi. Nabi ke depan. Ya tak? Nabi ke depan ya, bukan sekadar maknanya reaktif tapi proaktif. Ya, proaktif. Nah. Kemudian Allah dah dibawa teruskan perjalanan. Naik budak tercium bau wangi weh. Kalau kita cium bau wangi ni mula simpan malaikat 44. Malaikat mana 44 yang Allah tak tahu. Saya tu ada ngaji-ngaji sikit. Dia dah 4 tahun di Syria, 4 tahun di Mesir. Tak pernah jumpa malaikat 44. Orang lain ini buat malaikat 44. Itu mana datang 44 itu tahu. Tapi tak boleh buat simpan. Eloklah kita berdamping dengan malaikat. Apa berdamping dengan mambang laut, mambang darat, mambang tanah. Itu ghost story je dah. Pendekar ya, pendekar yang laku. Ngaji di mana? Mak Pinang Sebatang. Berapa ada kampung Pinang Sebatang? Dekat Lambung Kanan. Jangan main. Piromi dah buat survei dah tak? Buat kajian lapangan tak? Memang adil orang Lambung. Mana ni yang berkah. Jangan cakap lebih tak? Goloknya aku dulu. Angkatnya golok. Apa kata mereka? Tidak orang Lambung baik-baik lagi. Tahu tak nama? Tahu kan? Jangan apa orang Lambung ni dah.
Kalau tak ada dia pun tidak tercetus perang Perak menentang sistem residen, ya, walaupun perang itu tak lama, hanya 2 tahun saja, ya. Baik, jadi maknanya mudah Nabi tercium bau yang wangi lalu bertanya, wahai Jibril, ma hadhihi raihah atirah, apakah bau wangi ini ya Jibril? Dalam bahasa Arab wangi itu dipanggil atirah. Jadi orang yang menjual minyak wangi dipanggil attar, ya. Orang yang menjual minyak wangi dipanggil attar. Minyak itu atirah, atirah artinya yang wangi. Mana ni? Hadaih atirah ya Jibril. Maka Jibril kata, hadhihi raihatu Masyitatu binti Fir'aun asy-syahidah. Inilah bauan ruh, ya, Masyitah tukang sikat anak Fir'aun yang syahidah, dibakar dan direbus, minta maaf, ya, direbus di dalam kawah oleh Fir'aun. Kenapa Nabi, ya, dibawa ataupun dirasai pengalaman ini nak menyuntik perjuangan bahawa kamu laki-laki, kamu ada pengikut, Masyitah perempuan tak ada pengikut, duduk dalam istana kezaliman. Ia tidak menggadaikan prinsipnya, sanggup mempertahankan akidahnya, beriman kepada Allah yang Esa, walaupun kena berboih, berkecil, jasadnya hancur, jiwanya tetap mulia di sisi Allah SWT. Maksudnya nak menyuntik Nabi supaya bersemangat, teruskan perjuangan, jangan lebih lemah daripada Masyitah. Masyitah perempuan seorang duduk dalam istana kezaliman, istana Fir'aun, mempertahankan kebenaran. Kamu wahai Muhammad, seolah-olahnya Allah memberi isyarat kepada Nabi, kamu bukan seorang, ada juga sahabat-sahabat yang kedua kamu itu jangan. Jangan komen sepanjang, janganlah lebih lemah daripada Masyitah. Ini suntikan perjuangan, yalah. Ada kita pun berapa itu lah, yalah. Bila pergi ke tempat sejarah kita, misalnya kamu tu jangan main-main, keturunan pagi berpancu tak bertanya, keturunan pagi pun rupanya, yalah. Jadi lain macam, yalah. Bila pergi Kuala Lumpur tu lain macam, dia nak buka silat saja. Dan silat apa? Silat puluh. Baik. Kemudian dibawa Nabi ke 2 tempat lagi, iaitu di Nazaret, di Baitul Laham tempat Nabi Isa, kemudian di Tursina, itu tempat Nabi Musa. Apa maksudnya? Nak menyuntik suatu maknanya kefahaman pengajaran kepada Nabi. Kebenaran ini ada kalanya ditentang oleh orang bawah, macam Nabi Isa. Ada kalanya ditentang oleh orang atas, macam Nabi Musa. Nabi Musa ditentang oleh pemerintah, iaitu Fir'aun. Nabi Isa ditentang oleh rakyat biasa. Jadi kamu harus bersama dengan mereka yang senasib dan seberuntung, ya, bahawasanya perjuangan ini tidak semestinya dihambar dengan permainan merah, disambut dengan pintu gerbang dan paduan kompak. Inilah dia teman-teman kamu dalam perjuangan, Nabi Isa dan Nabi Musa. Kemudian dibawa Nabi ke Baitul Maqdis. Ada 2 perkara yang saya tertinggal. Pertama ialah daripada rumah Ummu Hani dibawa ke Zamzam, daripada Zamzam dibawa ke Masjidil Aqsa. Sebelum perjalanan itu Nabi dibedah bagi kali kedua, akan jasadnya, akan dadanya, lalu diambil kakinya, lalu dibersihkan. Maknanya apa? Bentuk lagi baru serok jadi pegayung kayu jadi apa? Waktu saya ada yang lain, kita pun tidak, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jadi, apakah signifikannya ataupun hikmahnya dibedah hati Nabi itu? Lalu kemudiannya dibersihkan, kemudian dimasukkan iman ke dalam hati Nabi, kemudian ditampukkan balik, dibersihkan dressingnya dengan menggunakan air yang berkat, yaitu air Zam-Zam. Hadirin hadirat sekalian, ini juga pengajaran kepada kita. Tak mungkin kita dapat menghampirkan diri kita kepada Allah kalau hati ini banyak kotoran. Bukan hepatitis B, bukan hepatitis C, bukan. Tapi sifat-sifat mazmumah, dengkinya, sangka buruknya, takaburnya, riyaknya, ujubnya, ya, tamaknya. Kalau itu ada bersama dalam diri kita, mustahil untuk kita dapat berdamping dengan Allah. Sebab itulah diberikan kenyataan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa yang disempurnakan kejadiannya, beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya, dan rugilah orang yang mengotori dengan dengki, dengan sombong, dengan takabur, dengan ujub, dengan riya, dengan tamak, dengan sangka buruk. Tak mau. Sebab itulah signifikannya ialah kenapa dibersihkan hati Nabi, nak memberi pengajaran kepada kita. Ilmunya ialah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf lah yang membantu kita untuk membersihkan jiwa supaya ikhlas, membedah diri tawaduk, supaya bersangka baik, supaya kita itu maknanya sabar, redha, tidak tamak, tidak maknanya bersangka buruk dan sebagainya. Jadi ini ilmu tasawuf. Kena ada 3 proses, iaitu tafadli, bersihkan, tahadli, hiaskan, tajalli. Barulah kita akan memperolehi ilmu dan makrifah. Ya, lagi ada kekotoran, lagi tamak, lagi itulah mementingkan diri sendiri. Oh, payah duit, susah kita nak dapat kelazatan beribadah, menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa Nabi tidak terus dibawa ke Sidratil Muntaha? Kenapa perlu singgah di Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Takkan mungkin seseorang itu hampir kepada Allah kalau sekadar dia menjadi ahli sunat wal Jumaat. Jangan ke masjid minggu sekali je ataupun setahun 2 kali. Bila tu sembahyang sunat raya dengan Jumaat, ataupun ahli kaji wal murid lagi dekat kencang. Kasut pula bunyi. Takkan mungkin kita dapat dekatkan diri kita kepada Allah, melainkan istilah kita ini menjadi merpati masjid, mu'allaqul bil masajid,
qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hati yang sentiasa terikat dengan masjid. Ya, sebab itu tuan-tuan dan puan, sebelum ada highway dulu, kita tu bila nak ke Kuala Lumpur dah siap kan? Masjid Tapah Road, Masjid Rawang, antara yang kita akan berhenti dah. Kelumpang, itu dia antara. Maksudnya apa? Hati kita sentiasa tertambat dengan masjid. Nak jadi orang yang hampir kepada Allah, hatinya tak boleh pisah daripada masjid. Qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ya, hati yang sentiasa tertambat ke masjid. Itulah yang dikatakan dia antara golongan yang akan dapat perlindungan Allah di pada mahsyar esok, yauma la zilla illa zilluh. Kenapa perlu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa mempertautkan, kita sebut connecting, ya tak? Connecting sumber wahyu. Hakikatnya Mekah juga adalah tempat wahyu dan Masjidil Aqsa juga adalah tempat wahyu. Jadi maknanya dikontekskan Nabi dengan tempat yang pernah menjadi bumi Anbiya. Sebab itulah dikatakan Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya, mana dipenuhi oleh makam-makam Nabi-Nabi. Jadi dengan sebab itu Nabi itu menjadi berkat dengan sebab wahyu. Jadi wahyu Mekah, wahyu Al-Aqsa, wahyu Masjidil Haram, wahyu Al-Aqsa ditaukan. Jadi bila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, ada yang menyambut Nabi, terdiri daripada roh-roh yang diminta turun ke Masjidil Aqsa, lalu dibentukkan jasadnya daripada Nabi Adam sampailah Nabi Isa. Semuanya menyatakan marhaban bi akhi salih, selamat datang wahai saudara kami yang sejahtera. Anta sayyiduna, engkaulah penghulu kami, sayyidul anbiya wal mursalin. Lalu dikedepankan untuk jadi imam. Belakang tu ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa. Tetapi penghormatan yang sewajarnya diberikan kepada penghulu, kepada sekalian Nabi-Nabi, yang disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan Sayyidul Anam, penghulu kepada sekalian makhluk. Maka diletakkan di hadapan untuk menjadi imam kepada solat 2 rakaat. Ini adalah pengiktirafan terhadap kedudukan baginda. Kemudian mereka semua diperintahkan semula naik ke alam arwah, naik ke alam malakut. Maka sebelum berangkat, sekali lagi Nabi dibawa 2 minuman. Tadi dibawa itu di Masjidil Haram ada juga 2 minuman. Sampai dah nak daripada Masjidil Aqsa nak naik ke Sidratil Muntaha, lagi sekali diberikan 2 minuman, iaitu laban wal khamar, iaitu susu kesucian, dan juga arak penghinaan. Lalu Nabi pilih susu. Apa kata Jibril? Laqad akhtartal fitrah fa in ikhtartal khamar ghawaita wa ghawat ummatuk. Kamu sesungguhnya telah memilih kesucian fitrah. Kalaulah kamu pilih arak, nescaya kamu sesat dan sesatlah umatmu. Saya kebetulan adalah duduk 2 minggu di di Brunei, ya, Darussalam. Duduk di Brunei, Darussalam. Duduk 2 minggu tu saya tidak boleh soal apa aja pada. Bagi saya itu soal apa yang jauh, yang rugi, membasuh orang putih. Apa yang saya nak cari? Saya nak cari awak, saya nak cari jenayah. Kadar jenayah di Brunei. Saya nak tengok ke internet kan. Tak ada. Ya Allah, ada 1-2 tu, itu pun kes bunuh dia. Ya. Tak ada awak. Bila tak ada awak, tak ada jenayah. Sebab itulah maknanya dalam peristiwa itu menceritakan kepada kita, Nabi pilih susu, laban, akhtartal fitrah fa in akhtartal khamar ghawaita wa ghawat ummatuk. Kata Jibril, kalau kamu pilihlah awak, nescaya kamu sesat dan umat kamu akan sesat. Betapa umat ini, ya, kadang-kadang dia punya kempen itu salah kempen. Kita kempen anti merokok, kita tak kempen anti arak. Arak masih lagi dulu luasa di 7-Eleven, di minimarket,
Tidak di supermarket 99 tahun kita lagi dengan bentuk-bentuk yang canny, yang kecil-kecil itu. Ya, senang untuk diperolehi. Sedangkan ya kalau kita lihat kempen anti rokok tu banyak habisnya. Katakan tanda, rokok pantau, tanda. Ini rokok sterik, cepat sini. Ini rokok pantau, tanda lah. Jadi yang jelas haramnya, dosanya besar, tidak ada kempennya ya untuk menentang. Sedangkan dalam peristiwa ini dikatakan bahawa kalau kamu pilih abad, kamu akan sesat dan sesatkan umat. Jadi umat Islam yang kalau sekiranya masih lagi mudah untuk berinteraksi dengan amal ini, ya, sukarlah kita melihat ya, kemurnian dan kejernihan pada diri mereka. Jadi menjadi satu tanggungjawab untuk menjauhkan mereka dari sudut engineeringnya, dari sudut educationnya, and enforcementnya, ya, supaya mereka jauh ya, daripada amal. Nah, maka berangkatlah Nabi dalam peristiwa setelah minum susu. Ibarat kita lebih, anak kita nak balik kau lupa, ada kita jamu dulu. Tak ada terus lebih kopi tu. Dia minum sikit, ni ada kopi teh ni ha. Biskut 4 sagi ni ada ha. Orang lama kata biskut 4 sagi bukan segi, 4 sagi. Ambil tengah pak. Oh, karate sikit dah. Kata nyolek dah. Oh, sedap penuh dia. Berdiri mantu dia. Baik, berangkat dari sampai ke langit pertama. Masuk minta izin nak masuk. Masuk, tengok-tengok. Ada Nabi Adam bila ditanya kepada Jibril siapa orangnya, iaitu Adam alaihissalam, ya. Marhaban akhi saleh, kata di Adam alaihissalam, maka selamat datang wahai saudara kami yang saleh. Tiba-tiba didapati Adam ini agak sibuk menerima kedatangan al-arwah, roh orang-orang yang mati, anak cucunya yang mati diangkat ke langit setelah soalan Munkar dan Nakir, ya. Jadi diangkat ke langit, ya, diangkat ke langit. Dan ada kalanya reaksinya bertentangan. Kadang-kadang dia suka, dia gembira, kadang-kadang dia malu. Maka ditanya kepada Jibril, "Ngapa wahai Jibril ada begitu?" Ketika mana roh yang baik-baik, yang berbau wangi, yang beriman, yang beramal soleh, maka Nabi Adam suka, gembira, prestasi anak cucunya baik, dipersilakan naik ke langit kedua, ketiga, keempat. Tetapi bila roh jahat, tidak beriman, tidak beramal dengan amal yang soleh, rohnya berbau busuk, maka Adam AS sangat tidak selesa dan sangat tidak senang dengan prestasi anak cucu itu. Bahkan disuruh supaya kembalikan dia ke bumi, himpitkan dia di kuburnya, buka baginya pintu daripada pintu neraka, himpunkan dia bersama dengan roh-roh yang lain. Jadi begitu di antara pengalaman yang dilihat kejadian naiknya roh, ya, su'ud al-arwah ke langit yang pertama yang diterima oleh datuk kita, itu Adam alaihissalam. Mula-mula ya, Nabi maknanya melihat linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran. Apa tanda kebesaran Allah? Kerajaan Allah di langit berupa syurga dilihat di hadapan Nabi akan keadaan syurga, dilihat kepada Nabi akan keadaan neraka. Sebenarnya apa yang Nabi lihat itu belum berlaku. Dalam arti kata bahawa penyiksaan-penyiksaan misalnya belum lagi berlaku. Tetapi kenapa dipaparkan sebagai memberi pengajaran kepada umat setelah itu, bahawa jangan terbalik dengan zina. Sebab orang yang berzina sedangkan dia ada pasangan yang sah, nanti akan memakan daging-daging yang hanyir, yang busuk, yang berulat, menyebabkan dia akan menghadapi deraan-deraan, kesakitan-kesakitan pada perutnya, sedangkan di sebelahnya ada daging-daging yang elok, yang halal. Ya. Ia juga satu kritikan kepada masyarakat agar jangan gila kuasa. Bila mana Nabi melihat di alam neraka itu orang yang mengangkat bebanan demi bebanan sampai tersungkur. Kalau bahasa orang pada bagiannya mengangkok rewok.
Pikul juga. Dah tak lalu, pikul lagi. Dah tak lalu, pikul lagi. Apa baik? Ini menjadi kritikan. Kata Jibril, ini rokok. Umat kamu di dunia, mereka yang gila jawatan, yang gila kuasa. Satu punggung mau duduk 5 kerusi. 5 kerusi. Kalau dia dipilih, itu cerita lain. Ini dia sendiri menempah. Cebok sini, katanya. Cebok, bagi ke cebok. Dalam keadaan tak mampu tunaikan amanah itu. Sebab itu dalam Islam, kuasa, jawatan bukanlah tasyrif kemuliaan, tetapi taklif tanggungjawab. Oleh kerana itu, yaumul qiyamah la nadamah, nanti akan menyesal di hari kiamat. Pemimpin sesuatu kaum adalah khadam kepada kaum itu, kata Nabi, sayyidul qaum khadimuhum. Jadi mereka yang gagal menunaikan tanggungjawab akan memikul bebanan demi bebanan sampai tersungkur, pikul lagi sampai tersungkur, pikul lagi. Ya. Manusia juga, Nabi juga melihat bagaimana keadaan manusia yang berenang dalam darah, bukan berenang dalam air. Takut kalau berenang dalam air. Siapa mereka? Mereka yang ada keuangan kelebihan lalu diberi pinjam untuk menolong kononnya orang yang menderita, tetapi rupanya mereka kaya di atas penderitaan, dikenakan riba. Maka akhirnya bunga demi bunga itu menyebabkan orang yang susah ini menjadi bertambah susah, yang kaya bertambah kaya di atas penderitaan orang-orang yang susah. Orang ini esok yang melakukan kezaliman akan berenang dalam lautan darah. Tidak bersanggup. Tidak. Kita kalau dekat highway tu ada aksiden, kita tak berani tengok rapat-rapat. Tengok dengan ekor mata je. Saya mau awak hidup dulu. Sekarang ni orang tersepit, orang pikir. Ini bukan. Ini berenang dalam lautan darah. Kemudian kita kena ingat bahawasanya apa yang Nabi lihat dalam neraka itu ialah orang yang menghantukkan kepalanya berkali-kali berterusan ke batu sampai pecah, hantuk lagi dah hidup, hantuk lagi dah hidup, hantuk lagi. Siapa orang ni? Yang menjadi kritikan kepada kita, memberikan pengajaran. Tak usah kita ambil sambil lewa. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang ini sedih ya. Ada dalam komuniti kita orang yang tak sembahyang Jumaat. Ya, ada dalam komuniti kita, masyarakat kita orang yang tak sembahyang. Ya, raya juga sembahyang dia. Puasa dah pasal dah kedai tutup. Kalau kedai buka masa tak, itu pun tak betul kedai tutup pun plastik hitam ada juga. Jadi orang yang kena gagal menunaikan sembahyang, maka mereka akan menghantukkan kepala mereka, ya, kepala sampai pecah, jadi balik pecah. Kemudian hendaklah kita sibuk dengan keaiban diri kita. Jangan kita sibuk mendedahkan keaiban orang yang mendedahkan keaiban orang lain. Maka kuku-kukunya akan menjadi tembaga yang tajam. Lalu akhirnya dia akan mencakar mukanya sampai berdarah. Kesian Nabi tengok. Siapa ni wahai Jibril? Inilah di kalangan umat kamu yang sibuk mencari aib orang. Apa caranya nak memalukan orang? Kita sebut character assassination. Macam mana nak jatuhkan seseorang dengan didedahkan ataupun dicipta fitnah dan sebagainya, keaiban-keaiban. Akhirnya di akhirat esok dengan buku tembaga, dia akan memoyakkan kulit-kulit mukanya sendiri. Sebab itulah Nabi kata, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bahagialah orang yang sibuk dengan aib dirinya, cacat dirinya, daripada dia asyik mencari cacat orang lain. Ya, daripada kita asyik melihat apa poinnya. Aku nak titik, aku nak kata orang. Hari ini siapa aku nak kata? Lebih baiklah kita periksa diri kita, kelemahan diri kita. Kata Nabi, tuba
liman syaghalahu 'aibuhu 'an uyubin nas, bahagialah orang yang sibuk dengan keaiban dirinya daripada keaiban orang lain. Saya kita ringkaskan terus daripada langit ke langit, langit ke langit. Nabi jumpa sahabat-sahabat di kalangan nabi-nabi yang ada yang menjaga setiap lapisan langit. Ini gambaran kepada pengurusan. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami dan pengurusan dan kerajaan kami. Nanti kamu akan membina kerajaan di Madinah. Sebelum kamu bina kerajaan, buat lawatan sambil belajar. Tengok macam mana kerajaan itu. Maknanya ada di sana, kita kata diletakkan di setiap lapisan langit itu ada saja nabi-nabi yang bertanggungjawab. Ya, ini pengurusan. Tak adalah terbiar begitu sahaja. Ada aset tapi tak ada pengurusan. Maka didedahkan bagaimana pengurusan, bagaimana adanya Nabi Ibrahim, bagaimana adanya Nabi Musa yang akhirnya memberi nasihat kepada Nabi kita tentang 50 waktu itu. Saya dah kira dari 50 waktu ni tuan-tuan. Kalau dibahagikan dengan 24 jam, setengah jam saja. Baru nak tengok sekarang, Allahu Akbar, Allah. Baru sampai Arafah, Allahu Akbar. Bila nak tidur ni? Baru nak tidur, Allahu Akbar, Allah. Kalau 50 waktu, nasib baik tadi. Itu pun sebab Nabi dengar pendapat anak buah. Siapa? Nabi Musa. Maknanya jadi pemulu, bukan dia tak boleh dengar. Wow, Nabi Musa nak buah, Nabi berbulu. Takkan dahulu menyusul aku, hidang bisa itu tidak. Jadi sudah naik Nabi dah sampai naik daripada 50 kurang 45 kurang 40 kurang 35. Sudah 35. Hingga 5 tu Nabi Musa kata naik lagi, minta kurang. Kalau kita kamu naik, minta kurang satu lagi subuh. Yang 4 tinggi lah. Jadi begitulah akhirnya turun Nabi dengan 5 waktu itu kembali semula ke Masjidil Aqsa, sekali lagi menjadi imam kepada makmum terdiri pada nabi-nabi, dan kemudian pulang ke kota Mekah. Saya nak sebut bahawa bagaimana ianya suatu perjalanan yang menggembirakan dan melegakan baginda dalam perjuangan. Ianya adalah pengukuhan keimanan, antara anjakan perjuangan dan pengukuhan keimanan, supaya jangan terbabit dengan perjuangan tanpa ada input iman. Jangan terbabit dengan perjuangan semata-mata dunia dan kebendaan, terbabit dalam perjuangan dengan input keimanan. Wallahu a'lam. Sekadar itu sebab saya ada online pukul 9.15 ni. Saya kena berangkat tidur ke Meru. Wallahu a'lam. Ini baik daripada Allah. Silap salam, mohon maaf di atas kekasaran, dan terima kasih di atas keikutan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.